Engkau biarkan kaki-kaki kami berlalu pergi daripada majlis ini, ya Allah, tanpa kami mengambil apa-apa manfaat di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu lah ya Allah kami bertawakal, dan kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairul huda sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasula. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat, ayah ibu yang dikasihi sekalian, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam ini untuk sekali lagi duduk berkumpul di dalam rumah Allah untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Abdul Rahman ibn Ali ibn Muhammad, ataupun namanya sebagai Ibn Jauzi, yang mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini bukan sahaja memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarnya, lebih-lebih lagi kepada saya yang bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang hatinya itu terbentuk lembut untuk semakin kita semakin hari mendekati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin lunak untuk kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita daripada perangkap-perangkap dan juga tipu daya yang dibawa oleh iblis dan syaitan. Sebelum daripada saya terlupa, saya nak buat sedikit pengumuman kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memerlukan kitab untuk kuliah Ustaz di esok. Kuliah mendirikan solat, kitab ada di kedai masa, boleh dapatkan seberapa segera kitab-kitab tuan-tuan. Dan kepada yang telah pun membuat tempahan untuk kitab kabair, kitab pun dah ada di kedai, boleh tolong ambil kitab yang telah pun ditempah insya-Allah. Untuk Talbis Iblis, kalau ada lagi yang berhajatkan kepada kitab, sila berhubung dengan kedai masa, insya-Allah kita akan cuba untuk bantu penuhi keperluan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik. Kita nak bermula pada malam ini dengan satu hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bernomor 1690 dan dinilai oleh Syekh Syuaib sebagai satu hadis yang sahih dan juga mempunyai sanad yang baik. Hadis ini ada dua jalur periwayatan dan salah satunya dia berbeza sedikit matannya, dan salah satunya yang kita nak baca pada malam ini insya-Allah. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Kata Nabi SAW, boleh jadi ada orang yang berpuasa itu puasanya dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar baginya. Dan kata Nabi lagi, boleh jadi ada orang yang tiap malam itu dia bangun untuk qiyamul lail, tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya itu melainkan sekadar dia berjaga pada malamnya. Hadis ini dinilai sahih, tuan-tuan. Maksudnya ada di kalangan kita ini yang kita beramal, tetapi amalan-amalan yang kita buat dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Nabi SAW, rubba, mungkin barangkali ada orang yang berpuasa tetapi puasanya sekadar dia mendapat lapar. Puasa itu tidak pun ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin kerana di dalam proses dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, proses itu dicemari dengan yang boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi juga, barangkali juga ada orang yang qaimin, dia bangun solat malam. Bukan bangun tengah hari, tuan-tuan. Bangun solat malam. Tiap-tiap malam Allah merezekikan dia dengan rezeki bangun solat malam. Ketika dia bangun solat malam, kata Nabi, orang ini tidak dapat apa-apa daripada qiyamnya, melainkan dengan hanya dia berjaga semata-mata. Maka kita tertanya-tanya, kenapakah perkara-perkara ini boleh berlaku? Nanti kita nak sambung dalam penghuraian kita dalam kitab kita yang menjelaskan ada beberapa pintu-pintu yang syaitan tidak perlukan banyak. Kan? Ingat lagi, minggu lepas kita berbincang tentang satu kata-kata daripada para ulama yang mengatakan bahawa syaitan itu akan membukakan bagi kamu 99 pintu kebaikan, tetapi syaitan hanya perlukan satu sahaja pintu untuk meranak
Ataupun ada satu benda yang kita rasa, aku ni kira hebat lah banding pada orang lain. Ilmu aku ni banyak, orang lain tak tahu. Itu juga tanda adanya penyakit ujub dalam diri kita. Dan syaitan tadi kita sebut, kita baca dalam kitab kita, hanya perlukan satu sahaja pintu macam ini yang boleh meranapkan keseluruhan ibadah yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Bishr Al-Harith Al-Hafi di dalam kitabnya Al-Hilyah Al-Awliya pada jilid yang ke-8 surat 348. Ujub itu ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Tadi hairan dengan diri sendiri. Yang kedua, kata Bishr Al-Harith, ujub itu ialah apabila kau tengok orang lain, kau rasa tak ada challenge, I am better, I'm the best, aku boleh banyak, orang lain sikit je, tak banyak pun, tak banyak buat kebaikan, orang lain sikit itu sikit ini, aku lebih banyak. Kalau tak ada lah kebaikan aku kan, tenggelam dah masjid ni, terbalik dah masjid ni. Kalau tak ada aku buat baik di masjid ni, tak ada aku tolong buat itu buat ni, tak ada lah, habislah masjid ni, renap dah. Tuan-tuan, ni antara perkataan-perkataan yang boleh keluar daripada mulut kita apabila mana ada perasaan ujub dalam diri kita. Kita rasa amal kita lebih banyak daripada orang lain, sehingga mana bahawa kita lah segala-galanya, orang lain tak ada, seolah-olah orang lain langsung tidak menyumbang kepada kita atau kepada sesuatu keadaan. Ini jaga. Kadang-kadang badan kita ni tanpa sedar, apabila hati kita ini dipenuhi dengan ataupun dipenuhi dengan benda-benda sedemikian tanpa sedar, nanti sama ada pergerakan badan kita, tutur kata kita terkeluar yang mencerminkan keadaan hati kita yang pada waktu itu sedang bergulamang dengan penyakit-penyakit hati. Tanpa sedar, walaupun kita dok sorok-sorok sebab kita nak orang nampak kita elok, kita nak nampak orang nampak kita alim, kita nak orang nampak kita ini orang yang zahid, orang yang banyak ibadah, abid. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia terkeluar. Akhir juga kerana apa? Kerana masalahnya berada di dalam hati. Apa yang ada di dalam ini kadang-kadang terkeluar, mempamerkan rupa sifat yang berada dalam hati kita. Sebab itu bila diserang dengan penyakit ujub macam ini, dia rasa orang lain tak ada amal, dia yang paling banyak amal. Ini kata Bishr Al-Harith. Dan berkata Al-Imam Ghazali, ujub itu maksudnya kamu mengagungkan diri dan menganggap agung amal yang kamu lakukan. Tak kiralah walau sebesar mana pun. Buat sikit je kamu rasa besar, sungguhlah jasa aku, banyak sungguhlah pahala aku, hebat sungguhlah ilmu aku, kan? Hebat sungguhlah ibadah aku, orang lain tak mampu, orang lain tak ada buat macam aku. Itu kata Al-Imam Ghazali, tandanya dalam diri kamu ini ada penyakit, satu benda yang dikatakan sebagai ujub. Dan jangan lupa, kita kembali kepada teks kita tadi, syaitan memang tunggu berlakunya benda ini dalam diri kita, kerana ini adalah salah satu pintu yang boleh merosak 99 kebaikan yang kita buat, tapi akhirnya semua itu menjadi tidak ada nilai apabila mari perasaan ujub dalam diri kita. Bila mari dalam diri kita ada rasa kita ni hebat, kitalah segala-galanya, orang lain tak ada tandingan nak menandingi kita, kitalah yang paling aula, kitalah yang paling mulia, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling kuat, kitalah yang paling kaya, kitalah yang paling itu dan paling ini.
membeza-bezakan diri kita dengan orang lain untuk mengangkat-ngangkat diri kita. Ini kata Al-Imam Muhasibi dulu, antara penyakit dalam hati orang yang ada, dan penyakit ini boleh menghancurkan amalan-amalan kita. Muslimin muslimat, ayah ibu yang dikasihi sekalian, sebab itu kita duk pesan selalu, duk baca selalu, kita duk ingatkan selalu akan sejarah bagaimana terjadinya pertelingkahan dan juga pertembungan yang berterusan di antara makhluk yang bernama iblis dan juga manusia. Dan kita duk selalu kita sebut, kalau kita rasa bahawa kita ni alim, kita jangan lupa Azazil suatu ketika dulu, dan iblis itu lebih alim daripada kita. Dia mencuri-curi pendengaran di langit. Kalau kita baru nak tahu Quran, dia dah tahu. Kita nak tahu asbabul wurud, berlakunya akan hadis itu, dia tahu. Dia lebih alim daripada kita. Kalau tuan-tuan rasa hebat kerana tuan-tuan banyak ibadah, jangan lupa Azazil suatu ketika dulu adalah merupakan makhluk yang sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa hebat, apa lagi? Kita rasa kita kuat. Kita baca dalam kisah Nabi Allah Sulaiman, Ifrit menceritakan, aku boleh bawa istana Balkis sebelum daripada mana mata kamu berkelip. Kalau kita rasa kita hebat, kita ada banyak pengikut, kita jangan lupa bahawa iblis lebih hebat daripada kita. Tetapi apakah yang memisahkan iblis, yang menjadikan dia terperosok dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, ialah kerana satu baris perkataan yang ketika mana Allah tanya kepada iblis, dia jawab apa? Ana khairum minhu. Orang yang tak ada ujub, dia tak jawab macam itu. Allah tanya, pasal apa iblis kamu tak mau bersembah Adam ini seperti mana aku perintahkan kepada engkau? Satu saja dia jawab. Bukan dia tak tahu, bukan dia bukan dia tak banyak ibadah, tapi dia jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu tentang diri dia yang dia rasa apa, tuan-tuan? Dia rasa hebat. Sebab itu Allah ceritakan, dia hujah dengan Allah Subhanahu wa taala, kau jadikan dia daripada tanah dan kau jadikan aku daripada api. Itu lambang cerita bagaimana orang yang disergapi dengan penyakit ujub macam ini, dia boleh bercakap macam tu. Sebab apa tadi? Sebab dia rasa dia hebat. Sebab itu Al-Bishr kata tadi, bila dia rasa dibanding-bandingkan dengan orang lain, dia yang paling hebat. Sebab itu tergamak dia keluar di hadapan Allah Subhanahu wa taala perkataan macam itu, meranapkan ibadah-ibadah terdahulu yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata memanglah semua itu berada dalam suratan Allah Subhanahu wa taala, betul. Tetapi peristiwa itu nak menggambarkan kepada makhluk yang ilmunya lebih jauh hebat pada kita, ada ibadahnya yang lebih hebat daripada kita. Ada makhluk yang Allah ciptakan yang dia boleh buat macam itu, tapi oleh kerana dalam diri makhluk itu ada satu benda yang tak beres, tertolak segala apa yang dia buat, sehingga mana Allah kata, keluarlah kamu dan kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dendam ini, iblis nak buat benda yang sama kepada kita. Dan kalaulah kita masih terpedaya dengan sebab musabab yang sama, iblis itu terpelanting daripada rahmat Allah sehingga menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah, maka kenapa kita tidak boleh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita pinjam perangai yang sama yang ada pada iblis? Apa sebab Allah tak boleh laknat kita? Apa sebab Allah tak boleh tolak kita punya ibadah kita kalau perangai kita seperti mana yang ditunjukkan oleh iblis? Sebab itu kita baca dalam kitab kita, iblis tidak pernah berhenti daripada nak mendorong kita, nak mencari jalan-jalan bagaimana kita boleh diranapkan segala amalan-amalan kita sehingga mana dia menjadi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita baca tentang perkara tersebut.
99 kebaikan yang kita buat akhirnya hanya dengan satu perangai, ujub, rasa diri hebat. Kita boleh jadi seperti mana makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dahulunya namanya Azazil, dikenali sebagai Azal, dan kemudian sekarang ini kita kenali dia sebagai iblis dan syaitan. Tuan-tuan, ayah ibu yang saya kasihi sekalian, berkata Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri di dalam kitab dia, di dalam buku dia Tasawuf, kalau tuan-tuan baca dari persoalan daripada A hingga Z, saya rasa ada di maktabah kita, ada di library kita, muka surat 114. Lawan kepada ujub ini, kata Dr. Zul, ialah zikru al-minnah, iaitu bagaimana kita nak melawan perasaan ujub yang ada dalam diri kita ini adalah dengan kita mengingati akan kurniaan Allah kepada kita. Sebab itu nak kena sentiasa ada, Allah bagi kita sikit lebih, kita syukur sungguh-sungguh, kan? Allah bagi apa sahaja yang menjadikan kita ini rasa kita lebih selesa daripada orang lain, kena ada syukur sungguh-sungguh. Seperti mana yang digambarkan dan diceritakan di dalam Al-Quran, kan? Ketika mana Nabi Allah Sulaiman diberikan segala tahta dan kerajaan di dunia ini yang hebat, bapa dia pun dah hebat, dia lagi hebat, diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja boleh memerintah manusia tetapi juga di kalangan makhluk yang bernama jin. Apa dia kata? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia abdan syakura. Sebab bila kita tak ingat kurnia Allah Subhanahu wa taala ini, yang ada pada kita ini bukan hak kita, tapi yang Allah bagi kepada kita, waktu itulah akan datang perasaan bahawa aku ni hebat. Tapi bila kita ingat bahawa yang Allah bagi itu adalah kurniaan, maka kita akan mengekalkan diri dalam apa? Dalam pandangan bahawa aku ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Apa yang Allah bagi ini semua pinjaman untuk aku. Aku tak ada apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa. Melainkan segala itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebab itu kata Dr. Zul, yang cara kita nak mengawal diri kita daripada terjebak dalam urusan ujub ini ialah dengan kita mengingati akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat, aku bangkit semayang malam ini kerana Allah pilih aku. Kalau Allah tak pilih aku, buatlah macam mana pun, kan? Berkata seorang ulama, dia kata aku tak boleh bangkit semayang malam. Kerana apa? Kerana satu hari dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Berpuluh-puluh hari dia tak boleh bangkit semayang malam, tak boleh bangkit qiyam. Yang dulunya benda tu beres untuk dia, tak ada apa masalah. Tidaklah pukul berapa pun, dia akan tetap bangkit. Tapi bila mana hati dia tercetus satu hari, dia melihat bahawa amalan dia lebih baik daripada orang lain, Allah tunjukkan kepada dia, bagaimana apa yang aku bagi kepada kamu ini adalah kurniaan aku yang kamu kena syukur. Kita bagi laluan azan isyak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. نحن الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام الشرف والدرجة العالية رافعه وبعثكم مقام محمود الذي. Baik, insyaAllah kita sambung sikit. Boleh? Tuan? Dia home ground ni boleh ikut lama sikit. Pasal padang tempat sendiri kan. Baik, kita sambung sikit tadi. Kata Dato' Dr. Zulkifli tadi, kalau kita nak hilangkan perasaan ujub dalam diri kita, sentiasalah kita kena ingat bahawa segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam bentuk kemampuan kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tak kerana kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita yang mari mengaji ini, hati duduk dalam kuliah, satu hari kalau Allah nak palingkan hati kita, tak sampai dah kita ni di rumah Allah, tak mari dah mengaji. Allah sibukkan kita dengan apa? Sibuk ustaz, anak cucu ramai kat rumah, sibuk jaga cucu. Dulu waktu muda, sibuk waktu tu overtime, kerja di pejabat tak habis ustaz. Macam mana nak pergi mengaji, macam mana nak main semayang di masjid ustaz, tak ada masa. Mesyuarat tak berhenti-henti, tak putus-putus saya mesyuarat ustaz. Masuk pukul 9, pukul 7.30 duk mesyuarat lagi malam. Sambung pula sampai tengah malam. Mana saya ada masa nak mari masjid ustaz? Nampak tuan-tuan? Nampak? Sikit sahaja mengaji di masjid. Tuan-tuan mari duduk berjemaah di masjid ni, kalau Allah tak pilih tuan-tuan, tak sampai. Sebab itu kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah lapangkan aku. Ada masa antara nikmat yang kita banyak tak dapat kita tengok dan hargai ialah masa. Sebab itu sebelum mari masa sibuk kita, Allah bagi kita masa lapang. Isilah masa lapang ini dengan kita ingat kepada Allah. Jangan kita rasa aku mari masjid ni confirm aku ni hebat dah, elok, orang mulia, ahli syurga. Tak sampai kaki kita ke masjid kalau Allah tak sampaikan kita. Tak mampu kita nak bangun semayang malam kalau Allah tak mampu, kalau Allah tak gerakkan kita untuk bagi kita kemampuan. Sebab itu kata Dr. Zul tadi, ialah dengan kita mengingati akan kurniaan Allah ini, boleh hilangkan rasa ta'ajab, rasa ujub dalam diri kita. Ingatlah, yang kamu buat itu bukan kerana kemampuan kamu, tapi kamu buat itu kerana Allah izinkan benda itu berlaku untuk kamu. Sebab itu dalam keadaan Allah pilih kita, Allah jadikan kita orang dia yang Allah anggap sebagai tetamu-tetamu Allah. Kita mari rumah Allah ni, kita adalah tetamu Allah. Dan Allah sebut mereka-mereka yang memakmurkan rumah-rumah aku ialah di kalangan mereka yang beriman. Allah welcome kita itu. Kita kena syukur ayah dan ibu. Kita kena syukur. Sebab besok Allah tak mau kita, Allah tak suka kita, Allah sibukkan kita dengan benda-benda lain. Macam tadi, sibuk sungguh kita dengan banyak, ada saja urusan, ada saja perkara-perkara yang menjadi halangan, ada sahaja. Sebab apa?
Antara lain kita nak kena faham dan kita nak kena ingat, itu mungkin signal daripada Allah Subhanahu wa taala yang jauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa hebat. Oh, aku sibuk ni pasal harta aku bertambah. Bisnes aku banyak, duit aku banyak. Memang Allah bagi dalam bentuk nikmat macam itu. Tapi dia boleh jadi apa? Kita selalu diingatkan, dia boleh menjadi istidraj. Dia boleh menjadi cara Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita tanpa kita sedar. Sebab tu kita tak sedar. Kita tak sedar. Rupa-rupanya satu hari baru kita tersedar, Allah, lamanya aku tak mari masjid. Lamanya aku tak duduk dalam kuliah. Sebab apa? Sebab waktu kita duduk dulu, kita datang dulu, kita anggap bahawa aku buat ni kerana aku ni hebat. Sebab itu Dr. Zul kata tadi, kalau kita nak menghilangkan perasaan ujub seperti ini, maka kita ingatlah bahawa kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan pemberian Allah kepada kita. Kena syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Kita dapat suami yang baik yang bagi kita mari masjid, syukur. Kita dapat isteri yang baik, isteri yang ajak kita mari masjid, syukur. Kita dapat anak-anak yang faham dengan kita, mari bersama-sama dengan kita, syukur. Sebab itu adalah pemberian dan kurnia Allah yang kita jarang nak nampak dan jarang nak syukur. Kita ada masa nak mari masjid, syukur. Sebab ada orang lain berkejar-kejar, tak ada masa, tuan-tuan. Tak ada masa. Disibukkan dengan hal-hal yang lain selain daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak kata dia buat tu tak ada, kerana Allah ada. Tapi Allah sibukkan dia dengan urusan-urusan lain. Kita tak mau diri kita jadi macam tu. Sebab itu kena syukur banyak-banyak. Baik, kita nak baca hadis yang mungkin yang terakhir untuk malam ini dalam bab ujub ini. Nanti kita akan sambung dalam bab yang riak yang ketiga pula. Daripada Anas bin Malik, hadis ini ada dua jalur periwayatan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, hadis bernombor 731, dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat pada hadis bernombor 5915. Daripada Anas bin Malik, berkata Nabi SAW, 3 perkara thalatha muhlikat yang membinasakan. Pertama, orang kedekut yang ditaati. Nabi kata ada 3 benda yang kalau kamu buat benda ni, dia boleh membinasakan diri kamu. Binasa tu bukan mari penyakit, tak, penyakit di hati. Pertamanya, bila kamu taat kepada orang yang kedekut. Dah tahu dah kan, tuan tanah Kedaung tu tangkai jering. Kita pun taat sungguh-sungguh jaga kereta dia. Nanti kamu jadi macam tu lah. Yang kedua, kata Nabi, hawa nafsu yang diikuti oleh seseorang itu dengan merasa kagum. Hawa nafsu yang diikuti oleh seseorang itu dengan dia merasa kagum pada dirinya. Itu yang kedua. Di mana apabila mari orang ini yang kagum dengan diri dia, ini adalah salah satu daripada tindakan daripada hawa nafsu. Yang kedua tadi itu yang mengikut hawa nafsu, dan yang ketiga tadi ialah orang pada dirinya. 3 benda. 1, kamu taat pada orang yang kedekut. Yang kedua, ikut hawa nafsu. Yang ketiga, kagum dengan perbuatan dirinya sendiri, kata Nabi SAW. Ini 3 perkara yang membinasakan. Dan Imam Al-Ghazali membahagikan ujub ini kepada 3 golongan. Secara amnya, kata Al-Imam Ghazali, ada 3 jenis manusia yang bila mana dia berhadapan dengan ujub ini, kita boleh klasifikasikan dia sebagai 3 golongan. Yang pertama, golongan yang ujub selamanya, in a constant ujub, tak pernah putus-putus rasa dia hebat. Siapa dia, tuan-tuan? Inilah golongan yang dia berfahaman Qadariyah. Dan juga satu golongan yang kita panggil sebagai Mu'tazilah. Golongan-golongan ni semua dia anggap bahawa tindakan dia adalah
punca daripada diri dia, dan segala apa yang berlaku ke atas diri dia adalah kerana usaha dia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Ghazali, golongan-golongan yang sentiasa berada dalam ujub. Sebab pemikiran dia, cara dia faham tentang hidup ini mengikut aliran pemikiran yang menolak akan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah makhluk ini berkuasa segala-galanya, tak ada langsung peranan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Ghazali, orang yang pertama yang sentiasa ujub. Yang kedua, golongan yang berlawanan dengan golongan tadi ialah golongan yang mengingati adanya kurniaan Allah dan segala tindakan mereka dianggap sebagai kurniaan Allah. Ini yang kita nak masuk, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ni. Apa pun kita buat, kita rasa hadza min fadli rabbi, ini adalah pemberian Tuhanku. Kena ada rasa macam tu. Apa pun kita buat, kalau Allah tak pilih aku tak jadi macam ini. Kalau Allah tak pilih aku tak jadi seperti mana aku hari ini. Kena ada. Sebab itu bila orang kata bagus sungguhlah Pak Haji sekarang ni nampak selalu pergi masjid tu. Hadza min fadli rabbi, kita kata ini semua adalah pemberian Tuhan aku. Kalau tak, aku tak mampu nak sampai. Itu. Jangan kita jawablah memang. Tengoklah, tahun lepas aku dah pergi haji. Takkan tak pergi masjid. Tuan-tuan, itu bahaya. Itu buka pada pintu ujub tadi. Baik, yang ketiga, golongan yang kata Al-Imam Ghazali, yang kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia rasa ujub, kadang-kadang dia tak ada rasa ujub. Kadang-kadang main bab-bab tertentu dia rasa okey. Dia kata ni semua Tuhan bagi, kan? Tapi bila jentik sikit, bagi jolok sikit dengan dia pun rasa senang, rasa hebat, rasa selesa, dia lupa dah. Semua dia kata ni tengok ni, tanah aku ni semua. Kalau tak ada aku yang usahakan, ingat aku boleh jadi macam ni, bilioner hari ni. Ni company ni yang duduk bawah aku, harta-harta Ismet Ulam Raja di luar negara. Kalau tak ada aku yang usahakan, Ismet boleh kaya? Tak ada. Sekejap dia mari ujub, sekejap tak mari ujub. Ini pun golongan yang kita nak jauhkan diri kita daripada menjadi golongan-golongan ini. Kerana apa? Kita nak duduk di fil wasat, yang di tengah-tengah tadi. Orang yang sentiasa ingat bahawa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kurniaan Allah, dan di dalam ibadah mereka sentiasa melihat bahawa setiap ibadah yang diperbuat itu adalah merupakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini dalam bab salah satu pintu yang diperlukan oleh syaitan, 9 pintu kebaikan yang kita buat, dan dengan hanya satu pintu kejahatan yang meranapkan amal kita, menjadikan kita orang yang sentiasa berhati-hati. Saya selalu duk cakap, antara tanda orang itu bertakwa ialah apabila orang bertakwa ini, kata ulama, ialah mereka yang mempunyai sifat waspada, berhati-hati. Berhati-hati apa? Berhati-hati dalam tindakan dia, dalam perkataan dia, dalam perbuatan dia, dalam iktikad dia, berhati-hati. Jadi orang yang tak cermat, sebab tanda orang itu gopoh dan dia tak cermat, itu meninggalkan dia daripada sifat takwa. Takwa bukan sahaja makna kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takut kepada Allah lah kita berhati-hati, nak cakap dengan orang pun kita berhati-hati, nak buat apa perangai pun kita berhati-hati. Kerana apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tengok segala apa yang kita buat. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu pengumuman terakhir, esok di masjid ini Ustaz Najib dan Ustaz Zaidi